Okay, sebelum tu untuk Forex Factory, Cipai buat selepas saya buat Finbase lah. Factory kita buat hari Khamis ni kan. Hari Khamis, hari Khamis, Cipai analisa lah. Analisa. Alright. So belajar kita trade to the point lah Cipai tu. Okay. Bajet kita. Semangat Cipai, semangat. Semangat oi. Rambut dia tulis macam lah. Rambut lepas mandi tak ada nak buat apa. Aduh. Okay, terima kasih Cipai untuk ni. Saya akan pangkah dulu untuk Finbase ni. Okay. So, okay, untuk kita buat hari minggu lepas lah, minggu lepas kita akan ada buat untuk teknik manage tu lah. Tuan-tuan ada belajar sedikit tentang teknik manage tu. Terima kasih yang yang menjadi pendengar setia kita pada minggu lepas. Alhamdulillah. Terima kasih pada enjoy. Pada minggu ni akan bertambah lah. InsyaAllah. Okay. So mudah-mudahan teknik yang kita akan sampaikan ni bantu tuan-tuan, insyaAllah dapat bantu tuan-tuan sikit sebanyak. Okay. So tak apa. Okay. Kalau tak boleh pun kita buat sama-sama tuan-tuan. Tak ada masalah. Alright. Okay. Sebelum tu saya nak lihat ini tak apa, ini kita bincang yang sini-sini kita bincang pada hari Khamis. Ya. So, okay lah kalau tuan-tuan nak discuss apa-apa tinggalkan komen Gol dia Ahmad peminat gol saya faham. Orang tanya Ahmad peminat gol. Betul, kalau saya buat gol mesti orang sponsor tepuk tangan semua. Gila. Gila. Boleh. Okay, bagus juga saya tanya sebab ini boleh guna mana-mana di mana-mana fair lah. So contoh bila first kita buat dengan gol ni lebih berseri. Lebih berseri lah. Sebab ramai peminat gol Yeah. Alright. So insyaAllah boleh tuan-tuan, boleh kita mulakan dengan gol insyaAllah. Okay, so kalau kita tak tengok minit-minit tu kita nampak pun situ ada rejection. Okay, tak apalah. Rejection contoh nanti kita buat minit-minit tu dulu. Okay, jadi tuan-tuan untuk minit-minit tu ni, okay, di mana tuan-tuan untuk gol tuan-tuan boleh guna tau. Tuan-tuan boleh draw di time frame yang lebih besar. Nampak tak minit-minit tu kan? Minit-minit tu tuan-tuan boleh draw di time frame lebih besar. Dia tak tukar pada minit-minit tu. Gol tu. Macam mana kita buat? Dia tak tukar, sini dah tukar dah. Tengah ni atas tak tukar. Kita refresh kan macam mana saya. Refresh ni. Oh, ni Australian dollar sebenarnya jadi tu. Kita refresh kali ni. Kadang trading view pun pening kat refresh lah. Betul lah Sipai. Saya kena refresh. Terima kasih Sipai perasan. Kita refresh sekejap. Okay. Cikgu Mukri punya share macam DJ setup ni. Kalau tuan-tuan join kita punya Telegram channel tu memang ada setup-setup yang menarik lah yang saya tengok setuju lah dengan apa yang Cikgu Mukri share ni. Jadi tuan-tuan boleh tengok kita punya channel free saja, tuan-tuan boleh join. Sebentar lah si Fuad nak loading. Alright, Fuad. Cantik. Okay, sini dia masuk UDUS. Okay, saya perlu untuk gol saja. Kita kena buat gol dia. Okay, biar dia betul loading. Alright. So, kejap tuan, saya cari gol. Saya tak habis nak loading lagi tu. Nak slow lah. Nak kata slow dog kat situ saya baru top up hari ni tu Ya ke? Patutnya laju. Okay, tak apa. Mungkin slow kat sekarang ni. Mungkin sekejap okey, mau cantik. Okay, alhamdulillah. Okay, untuk gol tuan-tuan. Jadi dia graf gol dah. Semua atas dia tak ubah. Okay, untuk gol tuan-tuan Untuk gol, so kita akan buat semula. Nampak dia sudah break minit-minit tu kita. Nampak dia dah cross dengan ni. Jadi sampai situ sajalah. So kita akan guna teknik minit-minit. Hari ni kita akan belajar teknik minit-minit tu untuk setup yang baru ni lah. Ni gol dah mula break dan juga retest kawasan sini. So macam mana kegunaan minit-minit tu untuk gol. Okey, bila dah jadi macam ni maknanya cantik tuan-tuan. Kita buang dulu. Okey. So, bila jadi keadaan macam ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, okey. Untuk minit-minit tu saya selalu sarankan kalau tuan-tuan nak entry time frame kecil pun tak apa, lukis dekat time frame besar.
So entry kat time frame kecil boleh layer banyak lah kalau kena dengan SOP dia. Okey, untuk yang ni pertama kalinya tuan-tuan kena tukar kepada garisan lah. Pada garisan. Okey, untuk kita nak draw magnet-magneto kita tu, kita tukar kepada line chart line chart. Okey. Bila line chart tuan-tuan akan nampak kita akan draw sama-sama tuan-tuan. InsyaAllah kita akan draw sama-sama. Okey. So kita akan pakai yang ni. So tuan-tuan tarik buat je. Sorry, kita akan pakai parallel Kita nak magnet-magneto. Okey, nampak ni. Parallel lah, saudara selari macam Melayu dia. Okey, parallel. Bahasa Inggerisnya Okey, kita tarik parallel. saja. Parallel ya. So kita cari tuan-tuan, kita buat macam seolah kita nak draw trend line. Simple je. Lepas tu tuan tarik ke point yang tertinggi. Tak apa tarik dari point yang tertinggi. Okey. Nampak Alright. Okey. So bila jadi macam ni tuan-tuan, ini di time frame H4. Betul? Kita besarkan di time frame H4. Okey. Saya ulang lagi sekali. Ini adalah kawasan magneto. Magneto ni adalah outermost layer dalam konsep ni. Ini adalah magnet yang ada di tengah ini. Okey. Di dalam magneto ini akan terbentuk satu lagi baby magneto. Baby magneto dan juga tuan-tuan boleh lihat kita ambil yang sama, simple saja tuan-tuan. Buat benda yang sama. Draw tempat yang sama juga. Tarik tempat yang sama. Nampak? Untuk kita nak tahu pergerakan dia. Tuan-tuan tarik sampai ke bahagian magnet tadi kat sini. Nampak pasal magnet tadi. Alright, dan atas ni pun tuan-tuan buat benda yang sama. Benda yang sama. Buat je benda yang sama, tak ada masalah. Okey, cuma nanti kita adjustkan lah. Kalau dia bertambah, kita adjust ke belakang. Okey. Tuan-tuan nampak Okey. So, bila jadi macam ni, saya selalu ingatkan baby magnet ni, tuan-tuan matchingkan dengan ini tuan-tuan sendiri lah. Tambahlah support resistance. Lalu support resistance. Kita tukar kepada relay dulu, candle dulu. Okey, bila jadi macam ni tuan-tuan, nampak tak? Dia sudah break. Kalau kita tengok ini dia sudah break kawasan baby magneto. So, tiba-tiba dekat sini dia patah balik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa dia patah balik? Rationalnya adalah tuan-tuan kena faham support and resistance. Okey? Support and resistance macam ni. Kita tandakan kawasan support dan resistance. Kita ambil satu garisan yang sedang kita nak bedakan Okey, kita kena lihat nampak ni. Ini adalah continue area yang sangat kuat. Continue area yang sangat kuat. Tuan-tuan tengok nampak area sini. Continue pattern continue area. Saya rasa saya draw dengan ni lagi cantik lah. Tuan-tuan nampak sikit. Kawasan ni. Kejap ya tuan-tuan. Okey, ini. Ini adalah kawasan yang sangat-sangat kuat untuk dia pull back. Okey, dia akan pull back. Nampak dia akan pull back dekat area sini. Sebab apa tuan-tuan? Ini adalah area continue area kan. Continue candle kapit tu lah. Candle kapit adalah area yang sangat cantik untuk dia pull back. Okey, untuk di H4. Di H4 tuan-tuan boleh buat macam ni, marking macam ni. Okey, dan sekarang ada rejection. Dan kita nampak, kalau di segi trend line normal trend line lah tuan-tuan kan. Kalau tuan-tuan tarik, okey kita tengok normal trend line, kita padam Kita nak tengok perbezaan, tuan-tuan tengok sendiri kan. Okey, normal trend line, tuan-tuan akan tarik di sini tuan-tuan kita tengok ni, okey. Dan tuan-tuan nampak kan saya tukar color. Okey, ini contohlah normal trend line. Okey. Okey, kita tukar color, saya tukar color kuning lah bagi tuan-tuan perasan. Okey, nampak tak? Dia sudah break tau trend line sebenarnya. Dia sudah break trend line dan dia sudah retest. Tak semestinya retest kat trend line tu, retest kat area sini pun boleh. Support resistance punya area pun boleh, dia akan pull back. Okey. So ni dah SOP trend line kita cantik. Okey. Begitu juga magneto. Okey, macam tu. Okey, magneto di mana tuan-tuan nampak kawasan baby magneto ni yang warna hijau ni. Atau saya besarkan sedikit, saya tebalkan sedikit. Saya tebalkan sedikit, bagi tuan-tuan pasal. Pasal ni, saya tebalkan juga. Okey, ini. Okey. Okey, tuan-tuan nampak? Jadi area sini adalah nampak ni, area baby magneto ni nampak ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kan, saya buang dulu supaya kita jelas, kita fokus pada sini kan. Dia dah naik dah, dia dah break area baby magneto. Bila dia break, SOP dia mesti kena retest, betul tak? Kena touch, dia touch itu and then baru dia bound. Selalunya, baru dia akan sampai dekat sini lah. Selalunya macam tu. Okay? Selalunya macam tu. Tetapi tuan-tuan, di sini ada dua kemungkinan. Sekarang ni USD tengah menguat.
Betul. Tetapi kita tak boleh nak kata mungkin lah. Tuan-tuan kata, "Uish, ini dia dah break trend line, dia akan turun tau, dia akan turun." Okey, itu betul. Itu sepatutnya berlaku. Okey, baby magneto ni dia lebih mengukuhkan di mana tuan-tuan, sekiranya candle yang terbentuk di bawah BB ni, baby magneto BM kan, baby magneto kan. Baby magneto ni, di mana candle yang terbentuk adalah candle merah. Okey. Contoh lepas ni, candle ni close ataupun tak perlulah. Ataupun candle ini close, candle yang sedang bergerak ni close pada pukul 11 lagi dengan warna merah di bawah baby magneto, maka confirm lah dia akan turun. Okey, confirm lah dia akan turun. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kita lihat, kadang-kadang kita tengok, oh ini teknik SOP trend line, dia break trend line, dia retest break trend line. Kita kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang, selalunya dia akan turun sebab dia dah retest, dah complete SOP trend line. Tapi pernah terjadi tuan-tuan dia break trend line, dia retest, lepas tu dia lagi naik. Tuan-tuan pernah lihat kan, ada beberapa case macam tu, senario yang macam tu. Jadi baby magneto ni dia mengkonfirmkan lagi penurunan dia macam tu. Sebab ada beberapa case, sebab baby magneto ni selalunya macam tuan-tuan yang trade menggunakan news kan, kadang-kadang news berubah. Tiba-tiba walaupun dia ikut trend line macam mana pun, dia tetap akan naik juga kalau SOP trend line dah sampai kan. Dia tetap pullback, ada certain case. Jadi baby magneto ni dia mengkonfirmkan teknik trend line tuan-tuan, supaya yang memastikan benda ni betul-betul turun. Faham tak maksud saya? Mana contoh macam ni tadi. Teknik trend line tuan-tuan, contoh tuan-tuan draw trend line tadi kan, kita draw sama boleh. Okey, dia dah confirmkan sebab betul, memang tak salah, betul tuan buat. Dia memang akan, dia dah break trend line dan dia memang retest, betul. Dia retest juga betul dia support resistance, memang betul. Tetapi kalau ikut SOP betul, okey tuan-tuan boleh sell lah. Kalau dia retest ni kan, tuan-tuan boleh sell. Tuan-tuan boleh sell, okey, dia akan turun sini. Memang itu yang tuan-tuan faham tak? Maksudnya itu memang SOP trend line. Memang tuan-tuan boleh follow lah. Tapi ini untuk secure, lebih security, disebabkan kadang-kadang ada news yang tak menentu, kadang-kadang disebabkan ada macam kita tak tahu dia punya mungkin George Soros masuk ataupun big investor masuk, kita tak tahu, tiba-tiba boom dia fly, dia tak ikut kita punya SOP trend line. Jadi benda ni lah yang nak confirmkan. Itu yang terciptanya magneto dan baby magneto ni, untuk confirmkan sekiranya SOP tuan-tuan kira lah tuan-tuan guna support resistance ke, trend line ke, ataupun teknik apa-apa pun, tuan-tuan tengok, dah confirm ni, betul ke ni? Okey, itulah cara nak confirmkan dia, supaya tuan-tuan tengok ada garisan tengah ni kan, ini biar dia close dengan merah. Bila dia close dengan merah, tuan-tuan jangan terragu-ragu lagi tuan-tuan nak entry sell. Tuan-tuan boleh pergi ke time frame yang lebih kecil, contoh di H1, tuan-tuan, kalau dia dah close lah, pastikan di H4 close dulu tuan-tuan, pastikan di H4 close dulu. Okey, di H4 close dengan merah, maka tuan-tuan boleh pergi dekat H1, tuan-tuan boleh layer. Boleh layer. Buat 2-3 layer. Nampaknya kalau dia close ni, area sini pula, nampak ni, di H1 ada pula candle kapit. Tuan-tuan tengok sini. Dia close pula, nampak? Dia close pula macam tu. Dengan di dalam candle kapit, dan dia, kalau boleh dia lagi break, memang tuan-tuan boleh layer cantik. Biar dia close dulu, tuan-tuan entry satu layer. Dia break candle kapit ni, entry layer lagi sikit. Nampak? Layer, dan insya-Allah area yang dia akan sampai adalah area sini. Dia outermost layer yang kita draw ni, dia akan sampai area sini. Nampak? Untuk di gold tak ada masalah tuan-tuan nak layer sebab gold ni dia punya pergerakan dia sangat-sangat laju dan keuntungan dia sangat-sangat banyak. Tuan-tuan boleh layer. Syarat dia, ini tuan-tuan buat satu entry pun boleh. Kalau dia dah confirm dekat H4, tuan-tuan entry satu entry di H1. Tuan-tuan tengok tuan-tuan entry di H4, tengok dekat H1. Macam mana tuan-tuan nak layer, pastikan dia break area candle kapit. Dia break sini, pak tuan-tuan layer lah, layer. Walaupun tak banyak, tapi di gold tuan-tuan memang boleh buat duit. Boleh buat duit. Sofa juga. Itu untuk di H1. Kalau tuan-tuan nak entry di time frame yang lebih kecil, di M50 contohnya, ataupun di M30 pun boleh. Ni H1, faham maksud saya? Kita draw kat H4, tuan entry satu dekat H4, tuan-tuan nak entry lagi, nak layer lagi dekat H1, itu cara dia. Okey, faham itu cara dia. Ini juga serupa. Tuan-tuan nampak ada beberapa candle untuk di M30 sama juga. Kita tengok di H4 close dengan merah. Bawah baby magneto tadi. Jadi macam mana tuan-tuan entry satu dulu. Dan di mana tuan-tuan nak layer? Tuan-tuan tengok area sini. Tuan-tuan tengok area sini, okey? Alright. Area yang ada candle kapit. Nampak? Contohnya ada beberapa candle. Satu, kita tulis sama-sama. Dua, betul-betul dekat. Nampak dah tuan-tuan? Ini area yang tuan-tuan memang boleh layer.
Layer je super puas hati tuan-tuan. Ini kan dia close kan. Lepas tu kan di bawah lagi tuan-tuan layernya. InsyaAllah tuan-tuan dia akan sampai ke kawasan bawah ni ataupun ke kawasan candle kapit yang tuan-tuan tandakan ni. Candle ni sangat kuat tuan-tuan kalau tengok di M30. Nampak ini ada candle kapit lagi. Banyak candle kapit dekat area sini nampak tuan-tuan. Menunjukkan ini area high volatility. Maknanya high volume. Very high volume dan sangat kuat. Bermaksud support dekat situ sangat padu. Faham tak? Maksud support tu. Dan bila support sangat padu, maka kekuatan untuk dia sampai untuk dia touch ke situ sangat-sangat besar. Faham tak maksud saya? Macam tu. Kalau di M30. Kalau di H1 macam tadi saya cerita. Tuan-tuan tengok entry dekat H4 sekali, pastikan dia close di bawah ini, candle kapit ini, tuan-tuan layer lah. Layer. Itu tu nak tuan-tuan nak entry, nak buat layer lah. Kalau tuan-tuan tak nak buat layer, tuan-tuan nak di H4, macam ni lah cara dia. Tadi je lah. Macam tu. Kalau tuan-tuan nak layer, tuan-tuan kena masuk time frame lebih kecil baru tuan-tuan layer. Itu cara dia. Nampak? Confirmation ni, pastikan candle merah ini close dengan candle bearish. Bukan close dengan candle bullish. Pastikan dia close dengan candle bearish. Baru tuan-tuan entry satu. Bila kata dia lepas pada level yang ni, bila tuan-tuan masuk, yang ni kan tak apalah, tuan-tuan nak entry satu pun tak apa. Macam biasanya kalau H4 tuan-tuan entry 1-2 okey lah kan, jaga management. Kalau tuan-tuan buat layer, masuk ke time frame lebih kecil, tengok dia break candle kapit tu, layer. Itu cara dia. Baru tuan-tuan boleh nampak profit dia. Okey. Kalau ikut betul-betul SOP trendline, memang dia akan terjun lah. Tapi ini lebih selamat bagi untuk yang pemula, yang mula-mula yang modal yang tak berapa nak banyak kan. Yang kekurangan sedikit, bukan tak ada modal, ada. Cuma belum lagi orang kata apa, banyak modal. Macam orang kata permulaan. So tuan-tuan boleh better confirmkan dulu. Confirmkan dia, sedap sikit nak layer. Confirmkan dia, sedap sikit nak entry. Macam tu lah. Itu je. Saya beritahu SOP Baby Magneto lah. Magneto lah. Kalau SOP trendline, memang tuan-tuan dah boleh sell. Faham tak? Maksudnya dia matchingkan lah. Itu sajalah. Tak ada apa-apa sebenarnya. Boleh supaya tahu. Itu dia, kita tengok semangat. Sekali saya tak sell yang dikongsikan. Jadi Magneto ni memang satu teknik yang kita boleh mapping di higher time frame. Contohnya di H4 ke, kalau tuan-tuan nak mapping di daily itu tak ada masalah. Jadi daripada situ kita tahu trend lah. Kita tahu trend, ada line apa sebenarnya? Baby Magneto sih Boy. Ada line Baby Magneto tu kalau dia close dekat line yang kita tanda tu, insya-Allah. Okey. Insya-Allah dia pergi ikut warna line yang ditanda tu. Schedule tu. Alright, so saya cuba tengok di USD CAD. Dan kalau saya salah supaya lihat saya Boy. Jangan macam tu supaya malu saya. Jangan. Saya budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Saya budak tolong jolokkan. Saya budak tengah mengajar. Kalau silap tolong ajar balik. Tolong ajar balik. Apa ini falsafah ada kalau jet. Kalau jet sebetulnya. Falsafah jalan kebun je biasa. Falsafah jalan kebun. Bunga. Susah nak tahu. So, okay, untuk USD CAD ni, jom kita tengok setup apa kita nampak. So untuk USD CAD, apa yang kita nampak sini adalah head and shoulder lah. So kepala, shoulder right, shoulder left dan shoulder right tak boleh nampak. Tapi kadang-kadang market ni tak perfect. Jadi kita boleh agak dia buat higher sebelum ni. Jadi so kat sini sudah dikatakan sebagai shoulder lah. Dan kalau kita tengok kat sini apa yang berlaku, price break, trendline ni retest ni lah, satu retest dan price drop. So kita expect price downtrend. Jadi dengan price downtrend ni kita boleh tandakan level-level Magneto lah. Kita nak tengok point terendah dan point tertinggi. So point terendah yang kita nak tanda Magneto adalah di kawasan sini. Dan point yang tertinggi Magneto di sini. Betul ke sebab? Dan kita cuba gabungkan previous higher low di sini dengan line kat sini. Betul? Dan ini line yang kita nak sambungkan. Betul? Betul. Dengan line tu kita cuba cari parallel line. Okay, parallel channel. Parallel channel kita buka di training view, cari parallel channel dekat 24 masih tak ada sekarang. Ada. Okey. Tandakan dia punya low ni dan juga low yang sebelum ni, panjang way kita nak buat tengok trend line. Dan kita punya line kita ni di atas yang tertinggi lah. Betul kan? So kita dapat di H4 price ni tengah downtrend. Okay, price tengah downtrend.
Jadi apa yang kita nak cuba cari di sini, kita nak tengok dia nak pergi mana. Jadi kita buka pada candle balik. So dia enter candle balik, kita tengok price, current price berada di bawah monitor, bawah pada channel yang pertama. Jadi tak berapa kemas. Hari ni saya tengok clear je kan. Tapi nasi kena clear. Betul. Si Faiz, apa ni, cuba tukar kepada line balik. Line balik Ada saya. Line balik. Bukan. Okey. Maknanya bila trend turun, kita kena draw daripada atas ke bawah. Maknanya atas tu yang samakan. Atas samakan. Sebab salah kan? Maknanya atas tu, bawah tu tak sikit sampai ke ni. Sampai ke apa ni? Betul dah. Maknanya kita draw trend line daripada atas. Sebab atas. Line daripada atas. Mana puncak tinggi-tinggi kan? Tinggi-tinggi. Saya salah SOP lah. Salah sikit. Minta maaf. Macam tu. Ya. Minta maaf Nasifu. Situlah. Tengok dia saja tu. Dia saja tengok saya tegak dia kan. Dia saja tu. Macam tu. Macam tu juga macam tu. Oh, so sini kita nampaklah saya tak buy. Okey, kenapa saya tak buy? Kita akan tengok. Kau pada candle balik betul ya? Ya, betul. So candle sekarang ni penting lah. Penting sekiranya candle break dan candle buy, dia akan jadi buy. Kenapa jadi buy? Kita cuba tanda price yang price ni berada di upper channel. So upper channel ini adalah satu, kita tandakan Magneto. Kita guna baby Magneto tu dia. Betul sih, betul. Kita tandakan baby Magneto dari atas. Kalau ada downtrend, kita tanda dari atas. Macam tu, betul? Betul sih, InsyaAllah dia akan sampai ke tengah tu. Ya. Okey, so Magneto tengah ni sekiranya dia break satu candle, kita boleh entry stop loss dekat bawah trendline ini. Contohnya kalau dia break dengan satu sell, dia tak mampu close di atas trendline ni, kita punya Magneto center of gravity ni tak mampu close di atas, dia akan jadi satu sell ni, dan dia test balik ke kawasan bawah. Ini memang satu setup cantik. Dan ini contoh setup yang tak berapa cantik. Jadi ini kena sell, solid sell, tapi the price jaya close di dalam trend line, jadi dia jadi buy balik. Dia test kat resistance tapi tak ada masalah. Sampai ke atas tu dia berlaku rejection, price turun balik kan. So betul. Kenapa kita kata buy? Atas tu kalau atas tu dia ada reject nanti turun. Okey. So kenapa kita kata SOP ini adalah SOP standby, kita traffic lebih kecil. So kita tunggu pukul 11 ni, sekiranya tuan-tuan nampak candle bullish, tuan-tuan boleh standby. Dan TP kita target dia pergi ke baby Magneto yang di tengah-tengah. Baby Magneto yang di tengah-tengah sini Ya. Okey. Tak perlu target banyak-banyak, TP kat sini. Nak lagi selamat, tuan-tuan boleh tengok sini ada candle apa. Candle rejection cell. Kat situ tuan-tuan boleh tanda marking zone untuk mungkin dia berlaku reversal, mungkin tak. Jadi kita kena ambil note bahawa price berada di upper trend, jadi dia boleh jadi bullish trend. Berdasarkan SOP baby Magneto ni, dia akan jadi bullish trend, dia akan test ke kawasan atas ni. Jadi kita sampai kat sini, kita jangan share lagi, tunggu dia buka grafik. Betul. Dan BE letak di kawasan candle kapit lah, BE kita candle kapit yang di situ. Ya, betul. Dengan yang bawah tu sikit. So bila dia naik, tuan-tuan standby, kemudian bila price di atas ni, ini nampak candle kapit. Candle kapit ni kita buat BE lah, betul kan? Dia tu BE boleh, ataupun ada satu lagi atas tu candle kapit yang belakang tu, itu lagi cantik untuk BE. Atas lagi. Itu boleh. Itu boleh. Di sini. Atas di belakang ni, belakang yang kotak besar di buat tu. Itu bukan sebelum tu. Bukan depan sikit. Situ ya. Tadi bukan belakang dia. Belakang dia ada kapit belakang situ. Ya. Situ buat BE cantik. Ya, di sini ya betul. So dia apabila price ni atas ni tolak dia punya stop loss ni atas. Bagi saya ni lagi 13 minit mungkin candle ni akan tekan bullish lah. So tuan-tuan boleh standby, stop loss kita di mana? Di bawah kawasan support, tuan boleh. Dan kita target kita di kawasan sini lah, kawasan baby Magneto di H4. Ini setup yang
InsyaAllah nanti. So kalau tuan-tuan combine dengan trendline pun akan dapat satu setup cantik lah kalau tuan-tuan buka di F15 ya. F15 memang laku breakout lah kalau di sini. Tuan-tuan tengok Ya. So ini satu solid breakout ke atas. Alhamdulillah. Sini yang sama juga. Saya sudah share di channel belajar trade online tadi, Signal. Saya tak baik. Alhamdulillah kita memang target TP itu tak jauh. Hanya di area-area yang pernah berlaku high risk trading volume area di target lebih besar ataupun dia di target lebih kecil dia akan buat banyak base macam di area di sini, tapi di time frame lebih besar dia akan tunjuk candle kapit. So area di sini lah dia buat base. Kita target TP di situ saja. InsyaAllah selamat. Kita target apa yang kita nampak lah. Okay, untuk USD sendiri mungkin kita target bullish dan kita target price di sini. Okay. Sekiranya dia buat rejection sini, saya ada engulfing di line baby Magneto ni, ada engulfing ataupun dia touch dengan shadow candle set atau boleh instant sell semula. Sebab apa? Di time frame H4 adalah dia buat penurunan. Okay. Penurunan. So penurunan kita price ni sedang trend, cuma dia buat pullback sahaja di kawasan base di kawasan H4. So ini base dah jadi resistance support, dia di support dan dia test pertama kali, dia test kali kedua, kita yang dia akan reject semula ke bawah. Okay. Ini adalah setup buy Magneto. Tadi sebab dia kat call, dia buat setup sell sikit. Jadi ini setup yang insyaAllah menarik ya. Tuan-tuan boleh follow di USD pukul 11 nanti kita akan review semula. Kerana USD ni di break dengan candle buy tadi, tuan-tuan boleh hold sampai ke area di sini untuk tadi setup. Okay, F15 pada net alhamdulillah rezeki berpihak pada kita. Untuk gua ni dia memang gila sikit mimpi ya. Stop loss kita kata ni, jadi memang ini memang dia berlaku breakout sell, jadi kita biar saja. Dan untuk gua macam saya setuju lah dengan pandangan CPF dia kena jadi sell yang sangat-sangat kuat. Okay, jadi CPF mungkin CPF boleh share lah. Tadi saya bagi setup standby, saya bagi setup sell, okay? Betul. Jadi pada insyaAllah pada minggu depan kita akan touch sekiranya kalau price ni dia close di luar atas dan tak patah balik, macam mana kita nak entry kan? Jangan betul. Jadi kelas kita tak habis lagi sebenarnya kan? Banyak lagi Betul, ada lagi. Banyak lagi SOP yang kita boleh ajak. Banyak lagi SOP Magneto ni yang kita boleh buat cerita dengan tuan-tuan bahawa memang cantik untuk kita gunakan sebagai satu trading setup atau trading plan yang memang menarik. Okay, jangan lupa ikuti kami pada minggu depan. Tuan-tuan akan boleh buat ajak kawan-kawan tuan-tuan untuk join sekali. Sebab teknik-teknik ni adalah teknik yang julung kali yang tuan-tuan dengar dan CFF besar hati untuk share. Sebabnya teknik ni berharga RM500 CFF. Ada kelas kan? Ada kelas. Yang main memang ada pelajar kita telah buat duit, buat testimoni apa pakai. Ni. Alright, saya bagi satu CFF dan CFF nak buat Nisa apa yang mana saya bagi dulu lah, mungkin kita nak tunggu pukul 11 dan okay, kita revise balik setup buy ke. Jadi saya bagi boleh kan? Cuba tengok JPY dia kata nak turun betul ke? USD JPY, saya cakap itu lagi senang, saya boleh cari pair mana yang masa orang tanya saya kan, boleh kita tunjuk USD JPY. Saya tag je sebenarnya, saya tag USD JPY nah. USD JPY. Okay, USD JPY sini lah. Ya, minta lambat sikit. Lambat sebab nanti. Ada kat situ. Nah, patutlah tak mau keluar. Dia ada sini dah. Aku. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kata apa? Siapa nak jadi apa? Nak jadi sell, betul ke? Siapa kata nak jadi sell? Okay. Terima kasih kepada CPF untuk apa ni? Pertanyaan ni apa jadi wakil untuk sahabat-sahabat kita yang bertanya kan.
Okay, so saya masih buat DH4. Dia ramai yang cakap nak jadi cetak sel. Mungkin betul. Okay, semua pandangan tak salah sebenarnya. Semua orang ada pandangan masing-masing. Jadi kita cuba dengan teknik ni, apa kata teknik ni? Apa kata teknik ni? Apa kata teknik ni? Okay. Jadi tuan-tuan, kita boleh buat macam tu. Alright. Bila kita buat macam tu, satu, saya nak cuba ajak tuan-tuan, bukan nak ajak lah. Saya cuba nak share dengan tuan-tuan. Kita combinekan dia dengan Fibonacci. Boleh tuan-tuan, boleh combine segala. Boleh combine segala. Okey, tak apa. Fibonacci ni kita boleh buat satu kelas. Oh, satu kelas lain. Okey. Terima kasih tiba-tiba dah termodal. Bukan cuma tak pun dengan ngol. Okey, terima kasih banyak Tiba. Terima kasih. Saya excited Tiba. Excited. Apa. Itu bagus memang. Memang kita kata Tiba memang penyelamat dia. Aduh, tu sahabat tu. Okey, tak apa tuan-tuan, kita berbalik pada cerita kita. Alright, okay. Terima kasih CBS. Okay, so tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, banyak saya katakan kadang-kadang tuan-tuan kena lihat kan, mana satu area support resistant. Okay, combine kan support resistant. Selalu kita cerita macam support resistant. Okay, di sini ada satu kawasan yang tuan-tuan lihat. Candle senang je, tuan-tuan cari candle kapit. Pada saat tuan-tuan kalau tuan-tuan tak pasti apa itu macam mana candle support resistant, tuan-tuan carilah satu candle kapit. Okay, tuan-tuan ya. Macam bulan ni candle kapit kan. Merah, candle kapit. Okay, jadi dekat sini tuan-tuan, okay, ada yang cakap adakah USD-JPY akan turun. Okay, ramai orang kata mungkin dia akan turun. Dan kalau turun sampai mana? Kuat juga tuan-tuan nak mengatakan dia turun sebab apa? Sebab support sini sangat-sangat legit lah. Sangat-sangat berkualiti lah. Sangat-sangat berkualiti kalau kita tengok yang dekat lah kan. Kalau dia turun, dia boleh break kita punya area baby magneto ni lagi kita. Okay, so ini DH4. DH4 kita nak entry di time frame yang lebih kecil. Okay, simple saja tuan-tuan untuk SOP ni. Simple saja. Okay, nampak kan? Ini okay, candle kapit memang betul candle kapit dan dia naik. So kalau ikut dekat sini pada saya, dia akan naik lagi tuan-tuan. Dia akan naik untuk test kat sini dulu baru dia turun. Pada saya, belum tentu betul tuan-tuan tak tentu betul. Okay. Bila saya cakap macam tu tak tentu betul. Jadi apa nak confirmkan dia naik ataupun turun, mungkin dia akan turun. Nampak dia mungkin dia boleh naik ataupun dia akan turun. Kita tak tahu Sebab base kepada apa yang saya faham dengan keadaan candle kapit dengan keadaan yang candle besar dominan ni, mungkin juga dia boleh touch untuk area inilah, lebih sesuai, lebih valid kalau tuan-tuan tukar balik kepada line chart kan. Apalagi saya cerita macam mana lebih kita akan menapis nampak area yang sangat valid untuk dia nak naik. Okay. Dan area sini juga pada saya sebenarnya tak kuat sangat lah. Dia kemungkinan besar area sini area yang kuat, maknanya area atas ni. Dan di segi area support resistance ni nampak seakan-akan dia lebih, pada saya minta maaf lah yang mana kata turun tu, saya rasa lebih macam nak naik dah. Pada saya tuan-tuan, boleh tak tentu betul Jadi tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak pastikan benda ni betul ataupun tak betul? Simple saja. Saya selalu kata, kalau kata candle besar ni, ini kita ambil risiko lah. Bila ada candle besar macam ni, dia cross baby magneto, maknanya berada macam SOP yang saya selalu bagilah kan. Berada di atas baby magneto. Di atas baby magneto macam ni, bermaksud macam mana jadi pun dia akan naik juga. Sebab dia berada di atas berada di atas baby magneto. Maksudnya dia akan naik juga sampai ke area sini macam mana pun. Kalau dia nak turun sekalipun, pada saya kalau ikut SOP magneto kan saya kata kalau ada tu candle yang besar macam ni, break dekat kawasan baby magneto ni, maka dia akan continue untuk naik lah. Keadaan dia pun serupa macam ni saya tunjuk kat tuan-tuan ini memang dia akan jadi macam ni, nampak ni break magnet dan pump dia naik. Sini pun sama. Dia break tapi break dengan body yang tak kuat sangat lah. Yang tak kuat lepas tu dia ada ni tapi dia tetap akan naik juga. Okay, macam ni sama juga. Dia naik dan body dia tak ada break, dia naik kecil dan body ni agak break jugalah. So next candle ni naik dan naik. Okay, tak apa, itu cerita yang lain lah. Jadi pada saya untuk sebab dia dah close dengan big body dekat sini, super dengan big body sini, macam mana dia turun sekalipun dia tetap akan naik. Sebab ini adalah big body lah. Tapi kemungkinan mungkin juga sebab ini adalah area, kalau tuan-tuan lihat sendiri kan, kalau kita combine dengan resistance, support resistance, ini juga area area resistance become support yang sangat kuat juga sebenarnya. Okay, so support become resistance yang sangat kuat juga.
So ini pun kena ambil kira juga, kena ambil kira. Jadi bila kata keadaan jadi macam ni, tuan-tuan tengok, oh korang kan, kalau ikut yang ni dia lebih kuat nak naik. Mungkin dia akan buat candle kafir ataupun ni memang candle merah ataupun next candle ni akan jadi biru dia naik kan. Tuan-tuan kena consider. Jadi pada saya lebih selamat lah, lebih selamat. Ini saya tak boleh bagi setup apa-apa. Lebih selamat macam ni. Better lah tuan-tuan pada saya better tuan-tuan tunggu sebab dia nak naik ni. Tuan-tuan semua cakap turun. Kan saya tak kata tuan-tuan lah tau. Mungkin tuan-tuan betul. Okey, tapi pada saya lebih selamat tuan-tuan tunggu dulu dia touch pada saya dia akan touch di sini dulu. Dia akan touch di sini dulu lepas tu barulah dia akan turun. Dia akan turun dia akan turun. Dia akan turun dan insya-Allah kalau dia break sini maka dia akan turun sampai bawah macam tu. Lebih selamat tuan-tuan tunggu dia sampai area sini dulu. Sebab apa? Kalau ikut saya tak tahu nanti kita akan lihat balik hari Khamis ni kau macam mana tengok signal Khamis ni kan tengok signal yang saya bagi ni. Pada saya rasa better tuan nak sell pun kena tunggu dekat area sini dulu. Sebab pada saya dia akan naik juga tuan. Sebab apa? Sebab candle bullish ni dah break kawasan baby magneto menunjukkan kekuatan kenaikan dia tu pada tu sangat kuat. Kalau dia nak reject pun ekor dia mungkin panjang tapi tak akan touch kawasan sini. Jadi untuk saya dia akan naik lah dulu. Dia akan naik dulu. Semua kan. Dia tak kata betul. Dia akan naik sampai sini. Dan di sini kalau dia ada rejection, tuan-tuan boleh. Kalau dia ada ekor dekat sini, ekor reject kawasan magnet ni, okay, tuan-tuan bolehlah sell. Pada saya macam tu lah kalau tuan-tuan nak sell. Kalau tuan-tuan nak sell lah, kena tunggu dekat sini dulu. Kalau ada rejection. Sekarang ni pada saya tak cantik lah. Memang tak nak cantik. Nak sell. Boleh bukan apa nak cantik, bukan tak boleh, tapi nasihat saya elokkan dulu sebab dia dah langgar dah kawasan ni. Jadi magneto, sekejap ada dah contoh yang sama, sekejap saya tengok. Saya cari kat tuan-tuan, kalau ada contoh yang akan sama macam tu, kita boleh gunakan. Minta masa ni sebenarnya. Tak ada masalah kan. Kita nak tunggu candle pukul sebelah, kita nak tengok sama ada go kita boleh instant buy, instant sell atau macam USD JD. Sementara tu saya cari je kan pokok ada contoh yang akan sama kan kan. Yang mana yang yang previous kita pernah buat sebelum ni akan sama. Okey. Korek kejap Okey. So saya nampak futures kita cuba dekat sini. Kita cuba dekat sinilah. Saya nak tunjuk contoh akan sama. Okey, kejap Kita cuba tengok macam mana candle tu. Okay, saya cuba tarik. Tak apa, kita cari tuan pelan-pelan Pelan-pelan, benda ni tak payah nak rushing sangat. Dia relax sudah, okey. Okey, keadaan dia mungkin akan jadi macam ni lah. Sama juga. Sebab candle tadi tak close lagi tau, tak close lagi. Okey, contoh kita nampak dekat sini. Ada contoh. Ini candle besar macam saya cakap tadi lah. Macam mana besar dia pun. Sorry. Saya kena tarik satu lagi. Saya teringat. Sorry. Saya tarik lagi satu untuk buat kawasan baby magneto. Okey, ni kita tengok contoh ada kat sini. Kalau tak ada, kita cari yang lain. Saya nak bagi contoh yang macam tadi tu lah. Okey. Contoh macam ni memang dia cross terus lah. Ni tak cakap banyak, memang tak nak tolak ansok ni. Dia memang pergi terus ni. Kan? Ini memang tak nak tolak ansok lah. Memang bagi hand shoulder. Nampak tak tuan-tuan? Betul. Memang pastikan tuan-tuan dekat setiap kawasan saya kata baby magneto ke magnet ke, pastikan dia close dengan body tuan-tuan. Jangan dia close dengan apa ni? Dengan echo tuan-tuan entry. No echo maknanya reject maknanya dia reject balik. Okey, lepas nanti kita akan ajar SOP seterusnya. Okey. Macam ni nampak ni tuan-tuan. Dia close dengan body. Okey. Saya garis kat atas ni. Kita contoh seakan-akan yang sama lah. Seakan-akan yang sama yang tadi tapi cuma berbeza sedikit Saya draw sedikit. Okey. Tengok kat sini Allah. Okey, nampak Agak-agak sama lah. Dia close dengan body. Macam mana dia close dengan body pun tuan-tuan. Dia tetap akan sampai kawasan baby magneto. Faham maksud saya? Dia close dengan body. Next candle tuan-tuan tak kira lah merah ke hijau ke biru ke kuning ke. Dia akan sampai kat kawasan baby magneto ni. Tuan-tuan kena percaya yang tu lah. Nampak Kalau dia close dengan biru macam ni nampak ni. Atas kawasan magnet sekalipun. Dia tetap akan sampai juga. Dia tetap akan sampai. Faham tak maksud saya? Macam itulah si Puan lebih kurang.
Jadi macam ni tuan-tuan nampak ni, dia reject dengan biru. Dia macam tu. Okay, sampai ni dia tak tolak asal dah terus pergi. Macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan faham lah. Macam ni pun super kot tuan-tuan. Saya cakap tuan-tuan kan. Dia close dengan apa merah macam mana, lebih pasal magnet. Dia close macam ni kan. InsyaAllah tuan-tuan. Tapi ni memang tak boleh tolak asal lah. Dia akan macam mana pun akan sampai juga. Kalau siapa yang tak ada stop loss tu, selalunya insyaAllah boleh lah. Macam tengok depend lah. Macam kita pernah cerita dulu lah pasal money management kan. Tengok jugalah macam mana. Macam saya punya teknik ni, saya punya style, saya memang tak jarang letak stop loss. Saya punya style lah, saya punya style. Tapi better tuan-tuan letak stop loss kan, lebih selamat lah. Sebab saya selalu allocate duit sedikit ke dalam banyak-banyak account. So pada saya relax, saya tahan je lah. Saya confident kan tu. Kalau nak testing, elok ada stop loss lah. Kalau tak main Betul. Betul. Macam sebutnya dia buat kan kecil, jadi buku kecil-kecil, dia tak ada stop loss. Betul. Saya mau kecil-kecil. Contoh ini satu jadi jadi saya memang itu masih tahan je. Sebab saya confident macam tu. So tuan-tuan tadi nak letak $1,000, $10,000 satu akaun, matilah kena letak stop loss kan tu. Macam saya memang saya allocate banyak-banyak akaun. Tu teknik macam money management yang kita ceritakan. Masing-masing orang masing-masing style lah. Tapi yang terbaik letak stop loss itu lebih baik lah. Pada yang baru mula kan. Kalau yang dah biasa tu boleh buat decision lah. Itu supaya macam tu. Pada saya untuk kalau USD JPY ni kan, pastikan dia reject sini dululah pada saya. Sebab saya tak confident dia akan turun dulu. Macam itulah saya tapi tak ada salah juga, mungkin dia akan turun kan. Tapi segi apa SOP management tu yang saya buat ni, insyaAllah dia akan macam mana pun dia akan touch dulu area dekat sini. Area magnet ni macam mana pun. Magnet dia akan sampai. Kalau musuh pun area sini juga. InsyaAllah magnet dia akan. Okay, terima kasih JPF. Jadi sudah pukul 11, 11.3 minit. Jadi kita kena tengok dulu apa yang tuan-tuan kita dapat dekat ni. Betul sebenarnya. So untuk USD CAD di H1 dia berlaku candle sell dan sebagainya, dia masuk dalam maybe monitor balik, dia tak jadi buy, maksudnya dia fake out lah. Okay, ni satu sebenarnya bahaya juga. So untuk gold dia jadi buy semula lah. Mungkin dia akan kena besok lah. Okay, tak ada masalah ni, kita dah ambil risiko, jadi ada kemungkinan untuk dia turun. Jadi kita tunggu saja lah, mungkin dia nak test balik bagi penumpang ada orang tak sell limit kata ni, dia kena turun. Okay, ni kena bahaya juga ni, kita nak tunggu di H4 kalau boleh kita nak kena sell supaya kita target price sampai kat situ lah. Ramai orang buat sell tapi price naik pula lah supaya di H1 ni reject kau pula tu. Naya buat kali ni. Untuk jadi CAD tadi nampak macam dia nak sell lah cepat teruk juga ni. Dia buat fake out, jadi kita nampak macam dia nak buat buy tapi dia buat candle sell lah, mungkin berlaku rejection lah. Dia terus dia nak naik, faham? Alright, tak ada masalah. Ni mungkin dia news sebab lah. Okay, boleh jadi lah juga. Ada news apa ni? Oh, patutlah ada Federal Chair Power Certified. Ada news pukul 10 hari. Pak Long buat news. Buat perangai. Okay. Dia rasa tu Pak Long buat perangai. Pak Long buat perangai, patutlah ada buyer masuk. Ada seller pula. Nampak dia akan buat perangai macam tu saya tak suka. Betul fan ah. Cakap dah tadi. Dia elok tengah profit kan. Sebab tu kena combine elemental sikit fan ah. So dia selamat commission. Ni tak apalah, biar kita ambil risiko, jadi biar price buat operation tu lah. Tengok dia nak turun tapi dia balik. Ini sebab kerangan news. Ni tuan-tuan, pada yang trader sana, di luar sana, berhati-hati sekiranya keluar news macam ni. Okay, kalau kena stop loss tak apa, kita cari setup lain lah. Tak ada masalah. Betul dia dapat trading tu biasa. Biasa belajar learning process biasa. Learning memang learning process. Okay, tak ada masalah. Alright, jadi C4F nak sama tengok lagi kan satu pair sebelum kita close? Boleh juga. Dalam 10 minit lagi sekarang. Boleh. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan request apa-apa lagi? GU. Ya? GU tak ada one request lagi tu tapi saya cuba tengok US oil minyak. Minyak. Okey.
Nampak tak saya kata kita tengok kan? Nampak? Walaupun macam saya kata tadi kan Sifai, just review sikit kan. Nampak macam goal kita semua orang ramai orang cakap akan turun betul Sifai kan. So kita dah minit tu dia kata ada atas ni. So bahaya. Bahaya tau, bahaya. Jadi kita bersedia kan. Jadi dia revision. So insyaAllah dia akan sampai dia akan test untuk minit tu. Sebelum dia nak turun ke apa dia akan test kat sini dulu. Sebab dia dah berada di atas tu. Baby Magneto tu. Contoh. Okay, so GU saya buat untuk GU. Ini GU. Okay, untuk page okay. Page GU ni terus untuk di hashboard. Okay. So kali ni Sifai kita try buat kat daily pula. Boleh? Kita buat kat daily. Lepas tu kita nak frame kecil macam mana nak masuk dia. Kalau kan kita try kat hashboard buat benda sama hashboard besar. Jadi kita try kat daily, mungkin ada yang trader daily kan tanya macam mana sih nak pakai kat daily ni. Cik marah kan. Mana nak pakai kat daily ni? Kata. So tak apalah, kita bagi juga. Okay. Kita nampak trend dia macam tu. So dia turun. Okay, bila turun, kita kena draw dia daripada atas lah macam biasalah. Okay, ikut trend tuan-tuan. Tuan-tuan draw kena ikut trend. Okay. Yang pertama drawing yang atas tu yang terbaik tuan-tuan draw yang paling terbaik tu. Sekejap tuan-tuan ini price dah nampak ni. Dah ni. Dia nak touch kat sini. Nampak dia nak touch betul-betul kawasan ni. Silap saya tak pakai parallel. Patutlah jadi lain. Sorry tuan-tuan. Kita cipta, kita lupa. Biasa. Manusia biasa. Kita manusia biasa. Kita bukan hebat. Okay. Macam tu. Kita tarik sikit. Ni untuk daily tuan-tuan. Daily ni sangat dahsyat ni. Daily nama pun daily tuan-tuan. Okay, so bila kita dah buat macam tu, kita tengok dia berada di atas, kita jangan draw kat bawah lah macam bawah masa. So kita draw je kat atas ni, dekat tak apa. Sebab dia tengah bermain di atas, so kita tengok macam mana pergerakan dia nak pergi mana. Okay, macam tu kita nampak. Jadi kita tukar balik kepada lilin kita dan kita besarkan balik di kawasan yang kita nak tengok. Nampak area situ. So kita besar macam ni lagi clear lah tuan-tuan, dia boleh lihat dengan jelas. Okay, tuan-tuan. Bila keadaan saya selalu kata, saya selalu kata bila kata dalam keadaan dia berada di outermost layer, dia ada beberapa SOP yang tuan-tuan kena ikut. Tak boleh nak main redah sahaja. Okay, outermost layer ni, ni SOP baru nak bagi hari ni ke? Bagi hari ni ke orang? Bagi ya. Boleh. Okay, bila berada di outermost layer, tuan-tuan kena pastikan dia reject dengan echo. Bila berada outermost layer kat kawasan atas, dia kena reject dengan echo candle bearish. Pastikan dia reject dengan echo candle bearish, baru tuan-tuan boleh sell sampai ke kawasan baby magneto tu. Faham tak maksud saya? Okay. Ini dia pastikan dia close. Candle ini sangat mustahak, sangat important tuan-tuan. Candle biru ni. Pastikan dia close. Macam ni pun tak cantik tuan-tuan. Walaupun dia tidak dengan echo dia mana pun. Tapi dia biru pun tak cantik. Pastikan candle ini bertukar menjadi merah. Dan merah ini reject echo. Mana dia reject trendline ni. Dia merah dia reject trendline ni. Maka tuan-tuan boleh sell. Tetapi kalau dia close dengan biru. Dengan body lagi. Dengan body pastikan dia close dengan body kawasan luar outermost ni dia close dengan body, maka dia akan naik tuan-tuan. So parallel ni dah tak valid dah. Okay, faham tak maksud saya? Macam ni tuan-tuan, contoh dia close dengan body macam ni. Nampak ni? Body dia ni close dan body dia ni berada di kawasan outermost layer ni. Bermaksud sini punya teknik magneto ni dah tak valid lukisan ni. Lukisan ni tak valid. Bermaksud dia akan teruskan ke perjalanan dia ke sini. Faham maksud saya? Faham tak? Itu macam apa dah. Okay, so itu maksudnya. Okay, tapi faham kan SOP dia juga. Kalau break dengan body. Tetapi kalau candle ini close dengan candle merah, macam ini, nampak candle merah macam ni dan dia reject. Dia reject tuan-tuan. Next candle tuan-tuan. Tuan-tuan tengok next candle, tuan-tuan dah boleh entry. Okay, so mungkin di daily lama lah tuan-tuan nak tunggu. Kita tengok dekat H4 sekejap. Saya buka dekat H4 sekejap tuan-tuan. Itu kena pastikan close. Tuan-tuan boleh layer lah tuan-tuan. Sebenarnya bagus kat daily ni kalau tuan-tuan tahu. Sebenarnya kat daily ni bagus lah sebenarnya. Okay. So tak apa. Okay. Nampak tak? Keadaan dia macam ni. Kalau tuan-tuan tengok tadi kan. Dia close dengan keadaan reject. Tuan-tuan boleh layer.
TP tuan-tuan dekat area sini. Nampak area sini. Tu kalau tuan-tuan nak entry, tunggu dia close dekat daily. Kalau orang trader daily kan, lepas tu nak layer dekat H4 ke kat H1 kan macam tu. Pastikan dia reject dekat situ, tuan-tuan layer je. InsyaAllah tuan-tuan, dia akan turun. Dia akan turun juga. Macam tu. Bagus juga daily ni sebenarnya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sabar tunggu dan tuan-tuan boleh layer. Nampak? So bila kata dia close macam saya kata tadi, kat candle sana, tuan-tuan bila buka pakai kat H1, tuan-tuan jangan nak tengok candle H1 dah. Tak perlu tuan-tuan, tuan-tuan layer je terus. Ikut je daily je candle tu. Layer. Dan di setiap layer tu tuan-tuan letaklah BE. Saya harap tuan-tuan faham kot apa yang saya cakap ni. Tuan-tuan letak BE. Letak BE kan. BE macam mana nak letak? Kalau tuan-tuan nak letak BE dekat H1. Okay. Tuan-tuan letaklah BE dekat area. Contoh kalau area betul-betul. Beberapa BE tuan-tuan boleh letak dekat sini. Okay. Beberapa lah tuan-tuan faham kan BE kan. Dekat area sini. Nampak ni body ni. Ni BE. Kita faham bila kita entry dekat daily. Kita tahu magneto dia dekat sini. Bermaksud dia akan sampai kawasan bawah ni. Ataupun tuan-tuan boleh tandakan ke kawasan candle kapit yang sebelum tu. Itu kawasan last dia boleh sampai. Faham tak? So sini semua area BE yang tuan-tuan boleh letak. Ataupun area TP lah. TP1, TP2, TP3. Macam tu. Tuan-tuan boleh buat. Macam tu. Ni satu lagi. Kalau main daily memang lagi seronok tuan-tuan nak melayer. Tapi pastikan candle tu close macam saya kata tadi. Ini pun cantik tapi tak pernah cantik sangat lah. Dia kecil. Okey, jadi area yang cantik saya tandakan kat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat TP1, TP2, TP3 macam tu. Okey, boleh buat beberapa layer lah. Tuan-tuan nak layer, tuan-tuan kena pastikan TP tuan-tuan. Macam ni berapa layer? 2, 4. Boleh buat 4 layer. Macam tu lah. Pastikan TP berapa dulu. Boleh buat 4 layer. Pada teknik di sini kita tak nampak sebab dia berada di bawah baby magneto. Di bawah baby magneto. Okey. So inilah area yang tuan-tuan boleh letakkan. Faham tak? Ini baby itu tak apalah, dah confirm lah TP kat sini kan. Dah confirm TP, macam mana tuan-tuan nak confirm TP, tuan-tuan tarik kawasan support yang bawah ni. Inilah tuan-tuan punya last TP. So di sini kalau tuan-tuan nak layer, untuk siapa yang baru yang masih nak layer kan, layer saya kena layer. Contoh kan, tuan-tuan entry di daily, tuan-tuan confirm di candle tu dia akan reject ke bawah, dia akan sampai ke kawasan baby magneto. Maka tuan-tuan buka time frame H1, tuan-tuan cari kawasan candle kapit. Itulah TP tuan-tuan. Dan di situlah berapa layer tuan-tuan boleh kira. Untuk yang barulah yang perlu dia boleh layer terus lah. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 layer dah tuan-tuan boleh buat. Kalau dia rejectkan 1, TP1, TP2, TP3, TP4, TP terus. TP terus tu TP lah. Macam tu lah. Saya harap tuan-tuan faham lah apa yang saya maksudkan. Kalau tuan-tuan tak nak letak TP, tuan-tuan entry satu kali, tuan-tuan tarik BE. Boleh, cuma cantik sekali. Baik, terima kasih Cik F atas analisa yang beliau berikan. Memang sangat-sangat menarik, sangat-sangat menarik apa yang dikongsikan. Kita harap Cik F pun memurah rezeki lah atas kongsian beliau pada malam ni. Dan jangan lupa tuan-tuan, kita untuk tuan-tuan jangan lupa like kita punya Facebook page dan juga YouTube channel kita. Dan kita juga ada buat analisa pada hari Khamis. Tuan-tuan jemputlah kawan-kawan sekali, boleh tanya boleh tanya apa-apa yang tuan-tuan trade dalam tu, tengah voting, boleh hold ke. InsyaAllah kita akan cuba tengok sama-sama. Okay? Betul juga. Tuan-tuan di dalam analisa pasaran ni juga kita akan cuba tengok kita akan buat live trade. Sekiranya ada setup yang untuk kita entry sama-sama, kita akan entry on the spot supaya gentle yang kita bagi. Okay, dan terakhir ni kita nak minta tuan-tuan untuk join lah kita punya kontes, iaitu di siri 1 siri pertama di Nanya Media Exchanger. Siri pertama di Nanya Media Exchanger, tuan-tuan dijemput join. Dan sekiranya ada apa-apa masalah boleh PM admin kita. Tuan-tuan nak deposit berapa banyak apa semua itu, tuan-tuan kena PM admin kita. InsyaAllah beliau boleh bantu. Okey, baik Sifu F. Kita di hujung rancangan nampaknya Sifu F. Betul Ibai. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan tuan-tuan, kita dapat membantu tuan-tuan sedikit sebanyak. Ini just idea Ibai kita kongsikan. Okay? Keputusan di tangan tuan-tuan. Jadi benda ni kami ajak secara ikhlas tuan-tuan. Tuan-tuan ambil lah ilmu ni, kami halalkan. Cuma minta satu je, tuan-tuan like page, follow, macam tu je. Share dekat kawan-kawan supaya sama-sama dapat ilmu. Itu je kita minta supaya kan. Follow tekan butang notification. Itu saja.
Okey, terima kasih kepada semua para pendengar kita, masih pada yang bertanyakan soalan. Jadi kita di penghujung rancangan Cikgu S yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Ya. kelemahan, kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi